Salam sejahtera, selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Naila Huda dan Hafizi Rosli. Dan kita masih lagi memerangi pandemik COVID-19. Malah kita kini berdepan dengan gelombang baharu COVID-19 dengan peningkatan kes-kes terutamanya di Kedah, di Sabah, wujudnya kluster-kluster baharu ini. Dan kita tidak boleh ambil mudah dengan peningkatan kes ini walaupun membabitkan kes yang mungkin dilihat secara lebih terkawal di penjara, di pusat tahanan, di negeri-negeri lain. Tapi kita masing-masing ada tanggungjawab untuk masih lagi mengamalkan norma-norma baharu, dan untuk itu kita juga tidak boleh alpa dengan isu-isu kesihatan lain dan bersempena dengan Hari Penjagaan Paliatif dan Hospis. Kita ingin menyentuh tentang isu kesihatan yang menjurus kepada penjagaan kesihatan yang secara lebih kritikal, Hafizi. Betul. Dan sebenarnya ramai yang mungkin jarang mendengar mengenai terma rawatan kesihatan ini, iaitu rawatan paliatif, begitu juga dengan rawatan hospis. Dan secara ringkasnya, rawatan ini akan diberikan kepada pesakit kronik yang mungkin tiada harapan untuk disembuhkan. Kerana rawatan ini diberikan untuk meningkatkan kualiti hidup pesakit, begitu juga bagi mengurangkan simptom yang dihadapi pesakit ketika menjalani rawatan tersebut. Dan apa yang Nala katakan sebentar tadi, bersempena dengan Hari Penjagaan Paliatif dan Hospis sedunia pada 10 Oktober setiap tahun, dan ia akan berlangsung pada esok. Jadi perlu untuk kita memahami dan juga kita cakna mengenai perawatan ini, dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai perawatan paliatif dan hospis ini dan mengapa ia penting bagi pesakit dan apakah mitos-mitos mengenai perawatan ini yang perlu diperbetulkan, kita bersama dengan pakar perubatan perawatan paliatif Hospital UiTM, Dr. Diana Katiman, yang juga merupakan Bendahari Kehormat Malaysian Hospice Council di talian Skype pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doktor, mungkin penonton-penonton di luar sana ingin mendengarkan sedikit penerangan yang mengenai perawatan paliatif ini dan hospis, dan apakah sebenarnya perbezaan kedua-dua rawatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kepada saudara Hafizi dan Naila atas jemputan ini. Jadi tadi Cik Hafizi dah memberikan penerangan tentang terma definisi paliatif dengan sangat baik sekali. Seperti yang dinyatakan tadi, paliatif adalah penjagaan pesakit-pesakit yang mempunyai diagnosis yang mengancam nyawa lah. Jadi terma itu adalah bertepatan dengan seperti yang WHO nyatakan. Apa yang ditanya tadi adalah perbezaan antara paliatif dan hospis. Secara ringkasnya, perkhidmatan paliatif itu adalah perkhidmatan keseluruhan, dan perkhidmatan hospis itu adalah sebahagian daripada perkhidmatan paliatif, di mana hospis menjaga pesakit di dalam komuniti. Di Amerika Syarikat, terminologi hospis itu digunakan untuk menggambarkan keadaan pesakit dalam masa 6 bulan terakhir di akhir hayat. Tapi ada juga negara yang menggunakan jangka masa 6 minggu di akhir hayat lah. Itu perbezaan utamanya antara paliatif dan hospis. Doktor, apa jenis-jenis penyakit yang memerlukan sama ada rawatan paliatif ataupun hospis? Jadi tadi yang saya katakan, perawatan paliatif adalah untuk pesakit yang mempunyai life-limiting illnesses ataupun pesakit yang terma biasa digunakan adalah yang tiada harapan untuk sembuh lah. Dan itu dia, maknanya kalau misalnya pesakit tu dikatakan oleh doktor seperti patient yang ada kanser tahap 4, kita tak boleh nak buat operation untuk menyembuhkan ataupun tidak boleh membuat kemoterapi yang bertujuan untuk menyembuhkan. Mereka adalah contoh pesakit kanser, contoh pesakit paliatif lah. Tapi sekarang ini lebih banyak pesakit yang bukan kanser yang kita jaga, yang kita rawat. Mereka ini terdiri daripada pesakit yang mempunyai penyakit organ failure. Contohnya advanced heart failure, advanced lung disease, advanced kidney disease, sakit buah pinggang para akhir. Kadang-kadang mereka ni adalah pesakit dialisis, tapi bila kita buat dialisis je, blood pressure jatuh, ataupun mereka sakit dada. Jadi kita tak boleh nak buat intervention jantung yang lain, maka mereka ni adalah contoh pesakit paliatif. Tak dilupakan juga golongan pediatrik ataupun kanak-kanak. Jadi kadang-kadang kanak-kanak ini mereka mempunyai penyakit genetik yang memang kita
tahu bahawa jangka hayat mereka mungkin tidak boleh hidup sampai ke umur dewasa. Jadi pesakit pediatrik macam ni juga pun boleh menjadi salah sebahagian daripada pesakit paliatif. Baik Doktor, jika kita melihat kepada rawatan paliatif ini, ia diberikan kepada pesakit yang mungkin tidak mungkin ataupun mungkin dari segi kesembuhannya itu, peratusan kesembuhannya itu mungkin agak tipis sekali. Jadi adakah ia sekaligus menandakan seperti para anggota ataupun para petugas kesihatan sendiri sudah pun memberi kata seperti surrender untuk merawat pesakit-pesakit ini sebenarnya? Perkataan surrender tu adalah satu yang agak negatif lah kan. Jadi kita masih memberi pendekatan aktif walaupun kita memberi perawatan paliatif. Contoh pendekatan aktif ni adalah kita secara aktif memberi perawatan untuk melegakan kesakitan ataupun susah nafas. Kita memberi perawatan aktif untuk mereka berasa selesa. Contohnya kadang-kadang pasien tu mempunyai air dalam paru-paru lanjutan daripada ada kanser paru-paru ke ataupun kanser lain yang menyebar di paru-paru. Jadi air tu kita masih boleh keluarkan. Mana kita letak fluorotap ataupun kita letak device untuk keluarkan air tu. Jadi itu adalah tindakan aktif. Tak bermakna kita berada dalam perawatan paliatif kita tak buat apa-apa langsung. Malah tindakan kita adalah tindakan yang aktif lagi. Tapi aktif untuk memberi keselesaan. Tujuannya adalah memberi keselesaan. Tujuan untuk keselesaan itu juga merupakan tema untuk sambutan Hari Penjagaan Hospis dan Paliatif Sedunia, My Care, My Comfort. Dan saya kira apa yang perlu dititikberatkan di sini adalah keselesaan dan juga untuk meningkatkan kualiti hidup bagi mereka yang mengalami penyakit kronik ini. Mungkin itu satu juga perkara yang terlepas pandang yang kita tidak tekankan. Bagi mereka yang mengalami penyakit kronik ini, mereka juga berhak mendapat kualiti hidup yang baik. Bagi doktor sendiri, berhubung dengan kesedaran masyarakat, apa yang perlu ditekankan bersempena dengan Hari Penjagaan Paliatif dan Hospis Sedunia esok? Terima kasih atas soalan itu. Jadi perawatan paliatif ini seperti yang dinyatakan tadi agak baru di Malaysia juga. Kita baru memulakan perawatan paliatif di hospital-hospital Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 1990-an. Jadi even di kalangan doktor sendiri pun konsep perawatan paliatif itu mungkin agak baru. Apatah lagi di dalam masyarakat. Jadi seperti yang kita gariskan dalam Pelan Perancangan Pembangunan Strategik Perawatan Paliatif di Malaysia, kita lancarkan pada hujung tahun lepas. Kita sedang gariskan antara lain adalah untuk peningkatan pengetahuan di kalangan, yang pertama pengamal perubatan, yang kedua adalah di kalangan komuniti juga. Jadi satu, doktor-doktor pun perlu tahu bahawa servis perkhidmatan paliatif ni ada. Dan mereka perlu tahu bagaimana untuk mendapatkannya, untuk referral kepada specialist centers lah. Dan yang kedua, kita kena memberi kesedaran kepada masyarakat bahawa di sekeliling mereka mungkin ada orang individu yang memerlukan perawatan paliatif. Jadi daripada kajian-kajian yang telah dilakukan, yang baru-baru ini Kementerian Kesihatan Malaysia telah melakukan kajian yang sangat komprehensif berdasarkan data kematian negara. Kita dapati bahawa dalam 10 orang rakyat Malaysia, 4 orang akan memerlukan perawatan paliatif. Tetapi daripada 4 orang tu hanya satu sahaja yang memperoleh perawatan tu. Kenapa? Sebab kesedaran tu kurang ataupun kita tak ada kepakaran yang mencukupi untuk memberikan perkhidmatan tu. Even sekarang ni kita hanya ada dalam 30 orang pakar perubatan paliatif di Malaysia. Dan tak semua negeri di Malaysia mempunyai pakar perawatan paliatif lagi. Jadi kalau kita lihat, difahamkan juga rawatan paliatif ini boleh dibuat di rumah. Adakah ibu bapa juga salah seorang daripada mereka yang boleh menjalankan rawatan paliatif ini, dan adakah jika mereka melakukan rawatan ini, adakah ia akan dimonitor oleh petugas-petugas ataupun pakar-pakar paliatif sendiri? Soalan yang sangat bagus. Kerana kita kena identify siapakah penjaga utama, siapa main carer bagi pesakit tersebut lah. Jadi dia perkhidmatan tu akses kepada servis tu bergantung kepada kat mana pasien tu berada. Malangnya dekat Malaysia perkhidmatan paliatif ni tak berapa meluas. Kita sudah ada beberapa hospis
iaitu NGO, badan-badan bukan kerajaan ataupun badan-badan yang bukan untuk mengawal keuntungan yang bergerak di dalam masyarakat dan bekerja sangat erat dengan kami pakar-pakar perubatan paliatif di hospital. Jadi mereka akan memberi support, memberi pengajaran kepada main carer ni lah, tak semestinya ibu bapa. Tapi mungkin adik-beradik, kadang-kadang ada juga di nursing home kan. Jadi mereka ni yang perlukan bantuan. Sebab 90% of the time patient berada di rumah bukan di hospital. Jadi hospice ni akan datang ke rumah secara berkala bergantung kepada keadaan patient untuk merawat simptom. Pada masa yang sama, sekarang ni Kementerian Kesihatan juga sedang membangunkan khidmat domiciliary service oleh pakar-pakar kesihatan keluarga. Tapi sekarang ni masih dalam peringkat permulaan. Kita sudah memulakan sistem yang agak bersepadu di beberapa klinik kesihatan terpilih di kawasan Selangor, Lembah Kelang dulu lah. InsyaAllah kita cuba, Kementerian Kesihatan akan cuba untuk memastikan setiap kawasan di Malaysia ni akan ada servis domiciliary kesihatan paliatif, perawatan paliatif. Satu lagi isu, doktor, bukan sahaja tentang peruntukan atau akses kepada pakar-pakar perubatan dalam bidang rawatan paliatif dan hospis ini, tetapi isu dari sudut kos. Mungkin bagi KKM sendiri ataupun dari sudut pihak kerajaan boleh kongsikan tentang kos yang diperlukan. Adakah itu menjadi cabaran untuk mereka menyediakan jumlah pakar perubatan dan juga petugas kesihatan yang berlatih dalam paliatif dan hospis ini? Apa kos yang terlibat dalam melatih mereka dan juga dalam rawatan yang mereka perlukan bagi pesakit-pesakit kronik ini? Jadi jawapan tu saya rasa KKM lah yang punya jawabnya. Tapi sebagai seorang pakar perubatan yang melalui proses training subspecialty paliatif di Malaysia, kita akuilah bahawa peluang untuk memasuki training subspecialty ataupun kepakaran paliatif ni kita kena berebutlah opportunity tu dengan ramai orang. Dan juga dia terkait dengan training di luar negara juga kan, jadi itu pun memberi kos untuk saraan pegawai tersebut untuk training di luar negara jugalah. Tapi itu kena tingkat atasan lagi tu nak jawab. Okey, baik. Mungkin banyak lagi kita ingin tanyakan kepada doktor sendiri melihat kepada apa agaknya elemen-elemen ataupun jenis-jenis rawatan yang akan diberikan kepada pesakit-pesakit ini ketika mereka menjalani perawatan paliatif, dan kita akan berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, kita masih lagi membincangkan mengenai rawatan paliatif dan juga hospis, dan bersama dengan kita di talian sekarang adalah Dr. Diana Katiman, merupakan pakar perubatan perawatan paliatif di Hospital UiTM. Doktor, kalau kita ingin melihat kepada elemen-elemen yang ada dalam rawatan paliatif dan juga hospis ni, adakah mereka ini sebenarnya masih bergantung harap kepada ubat-ubatan dan juga mesin-mesin perubatan, terutamanya kita melihat jika mereka menjalani rawatan ini di rumah sebagai contohnya? Okay, elemen dalam perawatan paliatif, biasanya bila kita merawat pesakit, kadang-kadang kita terlupa kita merawat orang, kita merawat individu, dan individu tu yang mempunyai penyakit. Jadi sometimes ataupun most of the time doktor-doktor pun terlupa. Kita akan fokus sangat kepada sakit tu. Selepas buat ni kita akan buat treatment ni, kita akan buat prosedur ni sebab itu adalah guideline dalam merawat penyakit. Jadi dalam aspek perawatan paliatif, kita melihat pesakit tu sebagai the whole person. Dan kita kena akui bahawa person tu, seorang individu tu mempunyai simptom sakit fizikal, tetapi mereka juga mempunyai aspek. Ya. Mungkin kita mengalami sedikit masalah teknikal, nampaknya terputus line bersama doktor. Tapi kita akan cuba dapatkan doktor.
Baik, kita Apa? akan cuba dapatkan semula doktor di talian, dan banyak yang doktor kongsikan tadi mengenai rawatan paliatif dan hospis ini. Kalau kita boleh rumuskan semula, masih banyak lagi cabaran untuk peruntukan rawatan paliatif dan hospis di Malaysia ini. Tidak banyak lagi yang dapat disediakan, tetapi ini menjadi satu peluang baru untuk kerajaan menambah baik dan juga meningkatkan lagi akses kepada rawatan paliatif dan hospis di Malaysia, bagi memastikan setiap kawasan ada akses kepada rawatan ini. Dan mungkin kita sudah mendapat Dr. Diana semula di talian, Doktor. Terima kasih, Naila. Ya, teruskan, Doktor. Tadi kita bercakap tentang elemen yang kita dalam rawat rawatan tentang itu. pesakit kan. Jadi pesakit tu bersifat, ada banyak komponen dalam kita merawat pesakit. Bukan sahaja simptom dia, aspek fizikal, tetapi kita juga perlu memberi perhatian kepada aspek emosi, memberi perhatian kepada aspek spiritual dia, dan juga memberi sokongan sosial. Contohnya mungkin mereka memerlukan peralatan di rumah untuk membolehkan penjaga menjaganya dengan baik. Ya. Tadi saya dah cakap tentang aspek spiritual kan. Jadi kebanyakan orang, termasuk juga some of the doctors, mempunyai gambaran bahawa aspek spiritual tu adalah aspek keagamaan. Tapi tak semestinya sebenarnya. Kadang-kadang orang mempunyai masalah dalam mendapat ketenangan dalam dia menghadapi satu kehidupan kan. So sebagai contoh, dia ada, kalau misalnya kita bandingkan pesakit saya kan, patient tu ada kanser, sama juga dia punya background sosial dia, wanita, dia dah berkahwin, dia ada anak 3 orang, sama. A dengan B sama. Ya. Tetapi ini dia mempunyai kekuatan spiritual yang lebih kuat. Contohnya dia lebih tenang, dia mempunyai ketenangan tu dengan keluarga dia, dengan dia mendengar muzik, for example kan. Jadi cara dia untuk mencapai ketenangan tu kuat. Dia ada resource, dia ada sokongan yang kuat dalam family dia. Tapi pesakit lain yang satu lagi tu, dia mungkin tak ada sokongan spiritual yang kuat. Dia stres, dia tak boleh nak menghadapi ni, dia ada masalah-masalah keluarga yang kita tak dapat selesaikan. Jadi bila kita compare dua orang tu, mungkin simptom burden dia sama, sakit dia dekat tempat yang sama. Tapi kita lebih mudah untuk memberi perawatan kepada pesakit A tadi sebab dia lebih tenang, lebih menerima. Regardless dia buat kemo ke, tak buat kemo ke, tapi dia menerima keadaan dia. Itu contoh spiritual care. Maknanya apa yang memberi makna kepada hidup dia tu. Jadi kita membantu dalam aspek itu juga dalam perawatan paliatif. Ya, merawat aspek pesakit secara holistik. Ya, aspek kerohanian, aspek emosi dan psikologi itu sangat penting, dan kita nak faham mungkin ada kesinambungan dengan rawatan dari sudut fizikal. Adakah rawatan dan penjagaan dari sudut emosi, dari sudut mental ini mungkin akan bantu melegakan sedikit simptom-simptom yang dialami pesakit ini? Ya, sangat. Sebab kita baru-baru ini pun juga kita mendengar berita yang menyedihkan tentang pesakit kanser yang terjun bangunan kerana depres kan. Jadi kadang-kadang mereka mendapati bahawa mereka keseorangan dalam melawan penyakit ni kan. Jadi sokongan emosi dan sokongan spiritual kepada pesakit seperti ini sangat penting. Dan kita kena memberi kesedaran kepada orang di sekeliling, sama ada keluarga terdekat ataupun mungkin jiran-jiran juga, dan juga kawan-kawan untuk kenal simptom-simptom awal tentang depression ni, terutama sekali di kalangan pesakit yang mempunyai diagnosis yang mengancam nyawa ini. Baik doktor, kalau kita melihat kepada perawatan ini jika dilakukan di rumah ataupun mungkin di hospital dan sebagainya, dan bagi penjaga ataupun orang ataupun individu yang merawat pesakit ini, adakah perlu untuk kita ini memaklumkan tahap kesihatan pesakit-pesakit ini kepada mereka, dan adakah apabila kita memberitahu tahap kesihatan mereka, kita tahu dari segi mereka punya kadar kesembuhan mereka ni mungkin agak tipis, dan adakah ia akan mempengaruhi kepada emosi mereka, dan berdasarkan kepada pengalaman doktor, bagaimana agaknya melihat kepada isu ini? Soalan yang sangat bagus lagi, sebab memang kita selalu berdepan dengan soalan yang itu. Secara teorinya memang peramal perubatan dinasihatkan untuk bercakap telus dengan pesakit. Meaning kalau misalnya mereka mempunyai diagnosis yang mengancam nyawa, mereka berhak untuk tahu.
Namun secara praktikalnya dan terutama sekali di Malaysia di mana keadaan seorang pesakit tu dia berada dalam lingkungan keluarga yang menjaganya. Mungkin di luar negara autonomi pesakit tu sangat kuat kan, mereka nak buat keputusan sendiri kan. Tapi kebanyakan pesakit kita di Malaysia dia membiarkan keputusan tu dibuat oleh keluarga, anak-anak ke ataupun doktor. Jadi suasana kita agak berbeza di Malaysia. Dalam keadaan ini, approach yang biasa kita gunakan adalah bergantung kepada situasi dan bergantung kepada keadaan pesakit tersebutlah. Jadi keluarga lebih mengenali pesakit daripada doktor sebab mereka yang menjaga patient most of the time di rumah kan. Jadi approach tu biasanya kita akan buat bersama. Kadang-kadang kita akan bila kita berborak dengan pesakit, kita akan dapat sense lah pesakit ni sebenarnya nak tahu ke tak tentang rawatan dia, tentang sakit dia. Jadi kita akan cubalah macam ada terapi lah, adalah kemahiran dia untuk kita cuba bagi dia luahkan perasaan. Kadang-kadang pasien dah tahu sebenarnya, cuma dia tak nak cakap atau dia takut nak cakap. Jadi itu adalah tugas tim perawatan paliatif untuk cuba keluarkan meaning dia, apa yang penting bagi dia. Dan kalau misalnya kita tahu sebenarnya dia dah tahu dan kita cuba rawatan mengikut kesesuaian pesakit tu. Jadi menjawab soalan tadi tu dia case by case basis. Kita takkan paksa sebab kadang-kadang memberitahu yang sebenar tu akan membawa mudarat yang lebih teruk lah. Itu mungkin salah satu isu yang ramai tak tahu bagaimana untuk menangani perkara tersebut, dan itu mungkin berpunca daripada pelbagai mitos berhubung dengan rawatan paliatif dan hospis ini. Kalau doktor boleh jelaskan tentang beberapa mitos yang wujud tentang rawatan ini. Ada misalnya mungkin mitos ini ada yang kata melihat rawatan ini sebagai titik noktah untuk mereka sembuh. Ada juga kata mempercayai mitos rawatan ini mungkin mempercepatkan lagi kematian ataupun kebergantungan kepada rawatan ataupun ubat-ubatan yang diberikan itu. Ini antara mitos-mitos yang ada wujud dalam kalangan masyarakat kita. Boleh doktor jelaskan sedikit apa mitos yang paling popular orang ada tentang paliatif dan apa sebenarnya isu sebenar? Terima kasih Naila. Again, very good question. Kebiasaan masalah yang kami hadapi apabila berdepan dengan keluarga pesakit lah. Mereka menganggap doktor dah putus asa. Doktor dah tak boleh nak buat apa, dah bawa balik rumah lah kan. Jadi mereka akan berasa kurang disokong, kurang mendapat sokongan. Dan di situlah pentingnya pengambil perubatan especially untuk mengenali bahawa situasi tersebut boleh dirujuk kepada pasukan perawatan paliatif. Dan juga keluarga sendiri pun perlu mengenali bahawa keluarga saya ni sebenarnya boleh dirujuk lagi. Ia bukan noktah akhir. Sebaliknya, perawatan paliatif ni kita mengharapkan bahawa selagi mana pesakit tu hidup bersama kita, selagi itu kita cuba memberi makna kepada kehidupan dia. Itu paliatif. Bukan titik akhir. Titik akhirnya tu lanjutan daripada sakit dia kan. Tapi perawatan paliatif tu adalah untuk dia punya sakit batin hidup dia yang ada tu, kita bagi makna, kita lebih jadikan dia lebih selesa insya-Allah. Itu yang utamalah. Dan yang kedua, mungkin mitos kedua yang agak perlu kita beri penekanan adalah penggunaan morfin di akhir hayat. Ada setengah keluarga yang mungkin tak nak bagi morfin sebab menganggap satu, morfin ni dah berbahaya. Jadi nanti dia akan tertagih. Jadi saya tak nak bagi morfin. Ataupun dia kata kalau bagi morfin nanti dia akan mengantuk sangat-sangat sampai tak boleh nak zikir, tak boleh nak solat. Itu antara mitos lah kot. Antara yang kami perlu tangani. Jadi saya nak mengambil kesempatan ni lah untuk menerangkan bahawa morfin apabila digunakan dengan betul, dengan ilmu yang baik, dia tidak akan membawa mudarat yang lebih insya-Allah. Kita boleh guna morfin dengan memberi dos yang betul sesuai dengan keselesaan pesakit. Jadi doktor kena ada ilmu lah macam mana nak menggunakan morfin tu. Selagi mana pesakit tu ada simptom sakit ke, susah nafas ke, selagi itu kita boleh guna morfin. Skill untuk titrate morfin ikut dos yang betul itulah yang penting sebenarnya yang kita kena ajar doktor-doktor kita.
Jadi sekarang ni mungkin kita tahu pasien tu sangat-sangat sakit dan dia hanya boleh diberi morfin untuk menghilangkan kesakitan tu. Tapi kita tahu morfin tu ada side effect dia iaitu mengantukkan. Jadi kemahiran dia adalah kat mana nak cari balance tu supaya mungkin pesakit tu kurang sakitnya, tak hilang sepenuhnya tetapi masih mungkin boleh bercakap sikit, tak terlalu mengantukkan. Balance tu yang penting. Baik, terima kasih kepada Dr. Diana Khatiman merupakan pakar perubatan rawatan paliatif Hospital UiTM dan juga Bendahari Kehormat Malaysian Hospice Council. Banyak memberi pencerahan tentang rawatan paliatif dan hospice ini sempena dengan sambutan Hari Paliatif dan Hospice esok pada 10 Oktober dan banyak mitos-mitos yang telah pun dijelaskan oleh doktor kerana ini satu rawatan yang sangat penting dan mungkin ramai lagi tidak sedar tentang pentingnya untuk kita memberi sokongan terhadap mereka pesakit-pesakit dengan penyakit kronik dan juga memastikan mereka ada kualiti hidup yang baik. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Diana. Dan sebelum kita berpisah, ini satu berita yang baru saja kami terima, Hafizi. Itu kenyataan media berhubung keadaan kesihatan yang amat bahagia Tun Abdullah Ahmad Badawi, di mana pejabat Tun Abdullah Ahmad Badawi menafikan berita tular. Sekali lagi berhubung keadaan kesihatan Tun. Untuk makluman anda semua, beliau berada dalam keadaan sihat walafiat bersama dengan keluarganya. Pihak pejabat juga amat kesal dengan penularan berita palsu yang sama walaupun laporan polis telah dibuat pada 10 Ogos 2020 yang lalu dan diharap masyarakat dapat memastikan kesahihan daripada pihak yang berautoriti. Dan itu kenyataan dikeluarkan oleh pejabat Tun Abdullah Ahmad Badawi pada pagi ini, Nela. Ya, sekali lagi kita lihat isu sama menular tentang tahap kesihatan Tun Abdullah Ahmad Badawi ini yang kita harap sekali lagi dapat ditamatkan, dapat dijalankan siasatan oleh pihak berkuasa juga terhadap pihak yang tidak bertanggungjawab ini. Dan anda boleh lihat laporannya di astroawani.com dan kita akhiri Awani Pagi di sini bersama saya Naila Huda. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.